Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof. Waalaikumsalam Prof. Okey, alhamdulillah. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi dalam program tazkirah maghribnya untuk siri yang ketiga. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lah tuan sekali bersyukur kerana dapat bertemu dengan anak-anak semualah pada malam ini untuk berkongsi. Jadi selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah banyak jasanya kepada kita, telah berdakwah, telah mendidik umat manusia sehinggalah Islam itu dapat sampai kepada kita pada hari ini. Jadi kita lihat bagaimana kesungguhan Nabi dan juga para sahabat ni berdakwah dan juga mendidik ni sehinggalah umat Islam ni boleh mencecah sehingga 1/3 daripada umat manusia di dunia ini. 1/3 daripada umat manusia di dunia ini. Jadi begitulah kerja keras Nabi dan para sahabat dalam berdakwah. Dan kita mengucapkan salam kepada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, pengikut-pengikut sahabat dan mereka-mereka yang meneruskan kerja-kerja kebajikan dari semasa ke semasa hinggalah di hari kiamat. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila orang mendoakan ni maknanya kita termasuk di dalam golongan, salah satu daripada golongan tu iaitu orang-orang yang mengerjakan kebajikan daripada dulu hinggalah ke hari kiamat. Kita nak jadi Nabi tak boleh, nak jadi keluarga Nabi pun tak boleh, jadi sahabat Nabi tak boleh, pengikut sahabat tak boleh, jadi ulama tak boleh. Apa yang kita boleh? Kita jadi orang-orang yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa hinggalah ke hari kiamat. Jadi dapat juga doa tu. Semoga dengan kesungguhan kita dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, mengajak orang lain buat kebaikan ni, kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diterima amal kita sebagai amal-amal yang soleh. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak berkongsikan satu tajuk lah yang pernah saya sampaikan dulu di kolej pada tahun lama dulu, pada tahun 2016 pada tahun 2016 dulu saya pernah sampaikan di kolej Baiduri kalau tak silap saya. Kolej Baiduri. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak kongsikan tajuk yang sama dan semoga ianya memberi manfaat kepada kita semualah untuk menyedarkan kita kepentingan kepentingan perkara-perkara yang insya-Allah akan kita bincangkan pada malam ini. Jadi pada malam ini saya nak membawakan tajuk pengurusan diri dan masa menurut Islam. Pengurusan diri dan masa menurut Islam. Jadi kat sini ada beberapa perkara lah. Pengurusan diri, pengurusan masa menurut Islam, pengurusan diri menurut Islam. Jadi boleh banyak tajuk kita nak cerita, tapi insya-Allah jangan risau insya-Allah kita akan habiskan sebelum masuk waktu Isyak insya-Allah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa insya-Allah saya ucapkan terima kasih dulu kepada anak-anak semua yang sudi untuk hadir pada malam ini secara sukarela. Harapkan tidak ada paksaan dan sekiranya ingin mengajak kawan-kawan pun boleh juga kali ini ataupun kali-kali yang lain bolehlah ajak kawan-kawan untuk kita kongsikan manfaat ini secara bersama Jadi sebagai mukadimahnya mari kita melihat teori dan realiti. Teori dan realiti. Jadi
dari segi realitinya setiap makhluk ada 24 jam sehari semalam. Jadi 24 jam ni ada setengah orang dia rasa macam lama sangat, tak sampai-sampai 24 jam tadi. Tapi ada setengah orang rasa macam baru 1 jam tapi dah 24 jam. Jadi begitulah, setiap maknanya diberikan jumlah waktu yang sama, ya. Walaupun umur lain-lain, ya. Ada orang yang umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang 90 tahun, ya. Tetapi waktu yang diberi dalam setiap hari sama saja, iaitu 24 jam untuk manusia dan juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Jadi setiap manusia ni mempunyai kaedah sendirilah bagaimana ingin menguruskan masa dia, ya. Ada orang yang menguruskan masa dia selama 24 jam tu satu aktiviti saja, ataupun dia bahagi-bagikan aktiviti mengikut tiga masa, kan. Jadi contohnya para ulama ni dia membagikan masa dia kepada 3 masa, 8 jam, 8 jam, 8 jam, ya. Kita pula sebagai pelajar, maknanya mungkinlah kita boleh juga bagikan masa kita kepada 4 ke kepada 3. Jadi tengoklah kita macam mana kita nak rancang masa kita. Orang yang cemerlang dan orang yang memimpin mempunyai sistem pengurusan masa yang berbeza berbanding dengan orang biasa. Jadi kita lihat sikit bagaimana orang yang cemerlang ni menguruskan masa dia. Bagaimanakah pemimpin menguruskan masa dia. Jadi kadang kita tengok pemimpin ni, bukan kita nak ceritalah pemimpin ni buat apa, tapi kita nak kata macam mana dia pada hari ni, pagi ni boleh berada tempat lain, kemudian pukul 10 tempat lain, tengah hari tempat lain, kemudian pukul 2 petang tempat lain, pukul 4 tempat lain, waktu maghrib tempat lain, waktu malam tempat lain, kemudian tengah-tengah malam tu dah sampai ke rumah dia. Jadi tu antaranya kalau pemimpin lah. Tapi orang yang cemerlang pula, dia ada pula kaedah dia macam mana nak menguruskan masa dia berbanding dengan orang lain, kan. Kadang orang lain ni dia ikutlah macam mana, kalau katakan sempat, tak sempat sudah, kan. Jadi ada yang mengurus masa begitu, ya. Jadi kalau sempat-sempatlah, tak sempat tak apa, gitu, kan. Tapi sebenarnya kita lihat seterusnya, ya. Pembaziran masa ataupun umur di kalangan umat Islam ni banyak berlaku sebenarnya. Jadi maknanya bukan nak cerita tentang orang muda saja, ya, tetapi orang tua pun sama juga, ya, banyak masa yang terbuang, ya. Iaitu dengan menghabiskan masa terhadap perkara yang tidak menjadi keutamaan. Kita menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak menjadi keutamaan. Jadi kalau pelajar, keutamaan dia adalah untuk menuntut ilmu, kan. Dalam PKP sekarang ni, selain dia ada menuntut ilmu, kadang dia bantu mak ayah dia, adik dia PDPR ke dan sebagainya, kan. Tolonglah apa yang patut. Jadi itu sepatutnya yang kita gunakan. Jadi menghabiskan masa terhadap perkara yang tidak menjadi keutamaan ini banyak berlaku. Dan kemudian banyak bercakap daripada bertindak dan bekerja. Jadi mungkin dalam keadaan sekarang ni kuranglah kita bercakap sebab kita tak jumpa sangat dengan orang. Kita jumpa dengan ahli keluarga kita. Bila tu jumpa dah lama, dah setahun setengah jumpa, kan. Jadi mungkin dah habislah benda nak cakap. Kalau jumpa setahun sekali tu, satu malam kita nak cerita tentang pengalaman-pengalaman kita selama setahun tak jumpa tu. Tapi bila dah jumpa setahun setengah, jadi mungkin kita dah tak ada benda kita nak cerita. Okay. Kemudian tidak serius dengan permasalahan umat. Jadi kadang-kadang kita melihat umat kita sebenarnya sedang menghadapi masalah lah, umat Islam. Walaupun nampaknya macam biasa-biasa saja. Sebab kita lihat bagaimana kemunduran umat Islam itu satulah di seluruh dunia. Kemudian bagaimana umat Islam ni diserang, diperlekehkan, ditindas dan sebagainya di seluruh dunia. Jadi sekurang-kurangnya kita kena ada di dalam fikiran kita tentang permasalahan umat kita. Supaya Nabi kata sesiapa yang memikirkan tentang sesuatu umat ataupun tentang umat dia, maka dia sebahagian daripada umat itu. Ataupun barang siapa yang tidak memikirkan tentang umat dia, maka dia bukanlah sebahagian daripada umat itu. Jadi kita takut juga apabila Nabi sebut macam itu. Kemudian yang keempatnya, membuat sesuatu tanpa perancangan ataupun sambil lewa. Maknanya kita biarkan masa kita berlalu. Kalau dapat, dapatlah. Tak dapat, tak apa. Memanglah kita dapat sesuatu ataupun kita diberi sesuatu tu dengan takdir ataupun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi
dekat situ ada faktor usaha dan ikhtiar ya. Sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, ada faktor usaha dan ikhtiar. Kita tidak boleh membiarkan maknanya perkara itu berlaku tanpa ada usaha dan ikhtiar. Jadi kita tak nak kita menjadi satu golongan yang dipanggil Jabariyah ataupun Qadariyah. Kita nak jadi ahli sunnah wal jamaah, iaitu golongan yang mengikut Nabi dan para sahabat. Okey, pengurusan diri dan masa. Pengurusan masa amat dititik beratkan dalam Islam untuk dipenuhi, ya. Iaitu kita ni sebenarnya Allah beri kepada kita dua tanggungjawab yang besar. Ya, dua tanggungjawab yang besar, iaitu yang pertama menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita suka ataupun tidak, kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Jadi kita tidak hina menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebenarnya sangat mulia bila kita mengaku menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita patut merasa hina kalau kita menjadi hamba kepada sesama makhluk. Sebab apa? Makhluk itu sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menjadi hamba kepada Allah, kita sangat mulia. Kita menjadi hamba kepada makhluk, ya, kedudukan kita begitu maknanya tidak mulia lah. Ya, jadi kita, itulah Allah nak ciptakan kita. Allah ciptakan kita dengan dua tanggungjawab. Jadi pertamanya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah tanggungjawab sebagai hamba tadi? Kita kenalah sembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, semata-mata. Ya, kita ikut perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang Allah minta. Ya, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut perintah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang keduanya, Allah nak jadikan kita sebagai khalifah. Sebagai khalifah ataupun pemimpin di atas muka bumi ini. Jadi khalifah di dunia dan hinggalah sampai ke akhirat nanti kita jadi khalifah. Jadi maknanya dua-dua tanggungjawab ni sebagai hamba ni kita akan melaksanakan di dunia dan kita akan present balik apa yang kita buat di akhirat nanti, kan? Masa di padang mahsyar kita akan ditanya apa yang kita buat, kan? Jadi kita akan jawab. Sama juga tugas kita sebagai pemimpin ataupun khalifah ni, masa di dunia kita ada tugas-tugas yang kita lakukan. Kita jadi ketua kelas lah, jadi ketua kampung lah, jadi apa macam-macam kita jadi. Ada tanggungjawab, ada amanah dan sebagainya. Kita akan sampai ke akhirat sana, kita akan present nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kebajikan, ya, walaupun hanya sebesar zarah, akan diperlihatkan kepadanya. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara kejahatan, walaupun hanya sebesar zarah saja, nescaya akan diperlihatkan kepadanya. Itu diperlihatkan, ya. Tapi ada juga soalan-soalan yang ditanya, macam-macam soalan. Dari mana datangnya harta ni? Untuk apa kau gunakan? Untuk apa kau gunakan umur kau masa kat dunia dulu? Jadi itulah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan diri kita sebagai hamba Allah ni, ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku ataupun untuk beribadah kepada aku. Manakala sebagai khalifah pula, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, ya, menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi itu tanggungjawab kita. Jadi pengurusan masa kita, ya, maknanya berdasarkan pada tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi sebenarnya sebagai khalifah ni banyaklah yang kita buat. Dan sekarang ni pun kita sedang menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ni. Banyak perkara yang kita sedang buat. Kita sedar ataupun tidak sedar, sekiranya perkara ini semuanya, ya, bersamaan ataupun bersesuaian dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan menjadi ibadah. Ya, semuanya akan menjadi ibadah. Kita menuntut ilmu, kita makan, kita minum, kita tolong orang, ya. Macam-macam yang kita buat, semuanya akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita laksanakan dua-dua sekali, sebagai khalifah dan sebagai hamba. Kemudian setiap yang hidup pasti akan mati. Ini suatu kepastian. Kita tengok di musim COVID ni, orang-orang yang terdekat dengan kita ramai yang meninggal dunia. Kan? Jadi kita boleh bilang dengan jari kita. Ya? Orang-orang dekat dengan kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita, ramai yang telah meninggal dunia. Jadi itu adalah merupakan tanda-tanda kebenaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Tapi Allah jelaskan di situ, balasan tu nanti akan kita dapat pada hari kiamat. Ya. Tapi barang siapa yang dapat membebaskan dirinya daripada api neraka, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, itulah satu kejayaan. Kemudian Allah akhiri ayat dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Tidaklah dunia itu melainkan seperti ada yang menterjemahkan sebagai kain buruk ataupun benda yang tidak berharga lah. Tapi dalam ayat lain Allah meminta supaya Allah suruh kita cari dunia juga. Bukanlah maknanya kita tinggalkan terus dunia. Tapi janganlah sampai kita mengejar dunia hingga kita lupa kepada akhirat kita. Ada ayat lain yang Allah suruh cari dunia. Allah suruh cari dunia di samping kita mencari akhirat. Tapi tak ada ayat yang mengatakan Allah suruh cari dunia saja, tak ada. Cari dunia dan cari akhirat sekali ada. Ayat ni biasa kita baca, dalam sembahyang kita baca, bila akhir setiap majlis kita baca, tapi kita lihat bagaimana besarnya pengertian surah Al-Asr ni dalam kehidupan kita. Setengah ulama mengatakan bahawa kalau kita tak sempat nak baca ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, kita sempat saja baca surah Al-Asr. Maka kalau kita amalkan apa yang ada dalam surah Al-Asr ni, maknanya kita dah mampu melaksanakan keseluruhan kehendak Islam. Jadi kita lihat bagaimana. Allah menjelaskan kepada kita, Allah bersumpah dengan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maknanya apa? Masa ni sangat penting sehingga Allah meletakkan sumpahnya dengan masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua orang dalam kerugian. Semua. Siapa yang tak rugi? Kecuali yang pertamanya orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan yang keempat, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi kita lihat kat sini, inilah yang kita katakan komplit. Seorang Muslim itu apabila dia dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam surah Al-Asr. Dalam surah Al-Asr. Jadi maknanya kalau kita tak sempat nak baca surah lain lah. Tapi sebenarnya kita sempat saja kita baca. Kita baca Quran pagi, petang ataupun malam saja. Ikutlah. Jadi sebenarnya ayat ni menjelaskan tentang diri dan masa. Diri itu adalah setiap manusia itu. Jadi tidak terkecuali dalam dunia ni. Tidak terkecuali. Maknanya ayat ni bukan saja untuk orang Islam, tetapi untuk orang bukan Islam pun. Sesungguhnya manusia. Innal insana. Sesungguhnya manusia. Dia tak sebut sesungguhnya orang beriman ataupun sesungguhnya orang kafir. Tapi semua, sebab apa? Semua orang tertakluk kepada kondisi ataupun kepada kriteria ni. Kalau orang belajar accounting, dia selalu sebut apa? Recognition criteria, kan? Jadi macam itulah. Recognition criteria yang untuk menjadi seorang yang tidak rugi adalah yang pertama dia, ciri yang pertama dia orang yang beriman. Beriman saja tidak cukup. Dia kenalah beramal soleh. Beramal soleh saja mungkin dah banyaklah sebab dia dah beriman, dah beramal soleh. Kemudian dia kena berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi pesan-pesan dengan kebenaran ni tidak semestinya lah kita menjadi seorang yang sempurna. Kadang-kadang kita ada juga buat kesilapan, tapi kita berpesan-pesan pada orang di sekeliling kita dengan kebenaran. Nabi kata, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Kalau kita cuma tahu satu ayat pun, cukuplah untuk kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ayat ini berkenaan dengan diri dan masa.
Jadi berkaitan dengan masa juga, ya, kita lihatlah, ya, satu lagi pesanan Nabi, satu hadis Nabi tentang masa. Ingatlah 5 masa sebelum datang 5 masa. Masa sihat sebelum sakit, masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sempit, masa hidup sebelum mati. Dan kita pernah merasai keadaan ini, ya, semua orang ataupun kita pernah merasai keadaan ini sebelum berlakunya PKP dulu. Kita rasa kita banyak kerja juga. Tapi bila kita tengok sekarang, maknanya sebahagian daripada rasa, ya, ataupun sebahagian daripada masa tu kita dah tak ada. Ya. Kalau dulu kita sihat, ada yang kena jangkitan COVID contohnya. Kan? Kalau dulu kita muda, sekarang ni kita dah tua setahun. Ya. Kalau dulu mungkin kita kaya. Kaya ni maknanya bukanlah kaya dari segi harta saja. Ya. Maknanya kaya ni banyaklah makna dia. Kaya sebelum miskin. Mungkin sekarang ni kita tak berapa kaya sangat. Ya. Kemudian kalau dulu kita lapang, sekarang ni kita dah sempit. Ya. Jadi maknanya pagi, petang, siang, malam, ya, ada lecture contohnya kan. Pagi, petang, siang, malam ada lecture. Lecturer pun sama juga. Pagi, petang, siang, malam dia berhadapan dengan komputer kan. Nak siapkan besok punya pula. Tapi itulah dugaan kepada kita sebagai manusia. Kalau kita ikhlas, kita kerana Allah SWT, insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran yang baik kepada kita sebagai amal ibadah kepada kita. Okey. Dan akhirnya Allah izinkan, ya, sebahagian daripada kita telah meninggal dunia. Kan? Mungkin ada kawan kita, mungkin ada kawan satu kelas, kawan satu batch, kan, saudara mara kita yang telah meninggal dunia. Tapi kita yang ada di depan semua ni masih lagi hidup. Tapi kita pasti, setiap kita pasti akan mengalami kematian, sama ada cepat ataupun lambat. Kemudian kita berbalik kepada pengurusan, aspek pengurusan ni, siapa-siapa yang belajar di UiTM, memanglah dia akan belajar tentang ni. Aspek pengurusan ni, iaitu apa? POLC, kan? Planning, Organizing, Leading and Controlling. Jadi kalau ditanya, semua orang boleh dapat jawapan dia 10/10. Apakah dia planning? Apakah dia organizing? Apakah dia leading? Apakah dia controlling? Merancang, ya, melaksana, mengetuai ataupun mengawal. Tapi bagaimana kita nak laksanakan teori yang ada ni? POLC ni macam mana kita nak laksanakan untuk menguruskan masa kita? Kita tahu ini pengurusan kena ada ni. Macam mana kita nak uruskan masa kita? Ya. Pengurusan diri dan masa ni kita kena melihat, ya, kepada beberapa persoalan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi agaknya kenapa? Dari mana kita datang? Kan? Dari mana kita datang? Kita ni datang daripada Allah SWT. Selalu kalau orang meninggal dunia kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan. Betul lah? Kita datang daripada Allah SWT, daripada ibu bapa kita lah. Maknanya daripada ibu bapa kita. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Kemudian Siti Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian yang lain-lain tu dia daripada percampuran ataupun perkahwinan ibu bapa. Kan? Ya. Kemudian untuk apa Allah jadikan kita? Tadi kita dah sebut, ya, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Ya, khalifah ni pemimpin lah. Jadi sebagai khalifah dan pemimpin. Kemudian persoalan yang paling banyak ditanya oleh orang-orang bukan Islam pada hari ini, ya, adalah ke mana kita akan kembali. Kan? Ke mana kita akan kembali. Itulah pelaksanaan ataupun itulah persoalan yang perlu dijawab oleh setiap orang. Jadi kita lihat bagaimana bagaimana umat Islam dan juga umat bukan Islam ni dia selalu bertanya, ya. Saya pernah tengok ada beberapa video bagaimana orang yang menentang Islam ni dia nak cari kesalahan tentang apa yang ada dalam Islam, kan. Tetapi apabila dia mencari, dia menemui kebenaran lalu masuk Islam. Jadi banyak kita boleh lihat maknanya video-video ataupun YouTube tu di dalam Google. Jadi inilah tiga persoalan penting dalam kehidupan kita yang selalu ditanya, kan. Adakah pernah kita bertanya kepada diri kita, dari mana kita datang,
Untuk apa kita didatangkan ataupun dijadikan, ke mana kita akan kembali. Jadi ini kalau kita clear 3 soalan ni dengan jawapan dia, insya-Allah kehidupan kita akan terarah dengan betul, insya-Allah. Ya. Jadi aplikasi pengurusan diri dan masa, ya. Kita dah tahu tadi, ya, planning, ya. Orang yang tidak merancang sebenarnya adalah merancang untuk gagal. Supaya tidak rugi, maka kita kena berancang untuk kita beriman, kita merancang untuk beramal soleh, kita merancang untuk berpesan dengan kebenaran, kita merancang untuk berpesan dengan kesabaran. Pada masa yang sama, kita kena organize lah aktiviti-aktiviti untuk sampai untuk menjadi orang yang beriman, beramal soleh tadi. Jadi apakah aktivitinya? Yang kita boleh fokus, iman tu duduk di dalam hati. Kan? Tapi apa pelaksanaan dia adalah amal soleh. Jadi semua perkara adalah amal soleh sekiranya tidak menyalahi syariat. Jadi kalau kita tengok rukun Islam, ya, selain daripada syahadah, solat, puasa, zakat, haji, itu adalah merupakan amal-amal soleh. Tapi termasuk juga amal soleh adalah semua aktiviti termasuk menuntut ilmu, tolong orang, kerja berdakwah dan sebagainya adalah amal soleh. Ya? Apa dia? Yad'u ilal khair, ajak manusia kepada kebaikan. Amru bil ma'ruf, suruh berbuat kebaikan. Nahyu anil munkar, cegah kemungkaran. Kemudian leading, macam mana kita nak mengetuai. Jadi kita ni memang semua kita ni akan jadi, kita memang pemimpin lah. Ya. Macam saya sebutkan minggu lepas, kullukum ra'in. Semua orang adalah pemimpin. Kenapa kita pemimpin? Ya. Kerana kita sihat, kita muda, kaya, lapang dan hidup lagi. Jadi jangan kita fikirkan esok kita akan terus sihat. Sebab apa? Bila datang COVID, ramai orang sakit contohnya. Tidak ada kepastian esok kita akan lebih kaya dari hari ini. Kita juga tidak boleh fikir esok kita akan lebih lapang daripada hari ini. Yang pasti, esok pasti lebih sibuk dari hari ini. Kenapa? Kalau sekarang ni masih bujang lagi, esok lusa tahun depan, 2 tahun lagi, mungkin akan kahwin. Lepas tu ada anak. Lepas tu anak akan sekolah pula. Lepas tu anak akan masuk universiti. Lepas tu, anak akan kahwin pula. Dan begitulah seterusnya. Jadi kehidupan kita tidak akan lebih lapang daripada kehidupan pada hari ini. Kita juga tidak pasti adakah kita masih hidup pada ketika itu. Jadi janganlah kita bertangguh untuk buat kebaikan. 5 perkara yang pasti menunggu kita. Kita akan sakit, kita akan tua, kita akan miskin, kita akan sempit, kita akan mati. Jadi bagaimanakah caranya kita nak mengawal kehidupan kita sebagai controlling masa tadi? Kita mestilah mengawal semua itu mengikut perancangan kita. Ya, kita mestilah mampu mengawal diri. Kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang syubhat. Kita memelihara pandangan kita, memelihara lidah kita. Kita bersifat pemalu pada tempatnya, bersifat lemah lembut, bersifat benar, bersifat tawaduk, menjauhi sangka buruk dan mengumpat, bermurah hati. Inilah caranya kita mengawal. Dan kalau kita suka mengumpat, orang yang kita ajak mengumpat tu sukalah. Tetapi orang yang kita umpat, sudah tentulah dia tak suka kepada kita. Jadi, sebagaimana saya janjikan tadi, saya akan berhenti pada pukul 8 insya-Allah. Jadi, kita lihatlah kesimpulan di sini. Kehidupan manusia tidak pernah bebas daripada tanggungjawab dan kerja. Tak pernah bebas daripada tanggungjawab dan kerja. Kemudian, semakin bertambah usia seseorang itu, kerja dan tanggungjawab semakin berat. Justru untuk menjadi manusia yang beramanah dengan waktunya, seorang Muslim perlu mendahulukan perkara-perkara yang penting dan mengimbangi di antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jadi begitulah perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat pada saya dan juga kepada anak-anak semualah. Kita kongsikan ni bukan disebabkan saya pandai, tetapi kita nak berkongsi ilmu ni supaya kita dapat sama-sama rasakannya dan kita dapat laksanakan kebaikan-kebaikan tu dalam kehidupan kita semua. Okey. Jadi itu sajalah daripada saya. Ada ke soalan? Tak ada, Ustaz. Tak ada pun. Okey. Jadi segala yang benar itu datangnya daripada Allah SWT. Kelemahan dan kesilapan tu kalau ada
mungkin daripada diri saya sendirilah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Okay. Terima kasih Prof. Sama-sama.